Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai tokoh Imam Al-Ghazali. Nama saya Wanar Awni binti Wan Azman, nombor matrik D193124222. Abu Hamid Al-Ghazali yang dikenali sebagai Al-Ghazil di dunia barat adalah salah seorang ilmuwan Islam. Beliau juga merupakan seorang wali Allah yang besar dan lebih dikenali umum sebagai seorang tokoh pemikir Islam serta disepakati oleh para ulama sebagai Al-Mujaddid untuk kurunnya. Biodata Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah iaitu bersamaan dengan 950 Masihi di sebuah kampung bernama Razalah, iaitu sebuah kampung di pinggir kota Tus, sebuah daerah dalam wilayah Khurasan. Nama sebenar beliau ialah Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau telah diberikan dengan beberapa gelaran selepas kewafatannya seperti Hujjat Al-Islam, iaitu The Proof of Islam, dan Zain al-Din, The Ornament of Religion. Selain itu, terdapat juga di kalangan sarjana yang menggelarkannya sebagai The Greatest Muslim selepas Nabi Muhammad SAW. Gelaran yang diberikan kepada beliau melambangkan penghormatan yang tinggi terhadap sumbangan dalam bidang keilmuan dan pemikiran Islam. Pendidikan. Al-Ghazali dan adiknya Ahmad mendapat didikan awal daripada seorang tokoh sufi yang menerima wasiat ayahnya sebelum bapanya meninggal dunia ketika Al-Ghazali masih lagi kecil. Melalui tokoh sufi inilah Al-Ghazali dan Ahmad mula didedahkan dengan asas-asas menulis dan membaca serta asas-asas dalam pengajian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendidikan secara formal di sebuah madrasah di dalam kota Tus. Yang ketiga, ketika Al-Ghazali masih lagi dalam usia remaja, beliau telah mengembara ke Jurjan bagi menyambung pengajiannya dalam bidang fiqh di bawah bimbingan Al-Imam Abi Nasir Al-Ismaili. Yang keempat, berhijrah pula ke Naisabur, iaitu ketika umurnya hampir mencecah 20 tahun dan menjadi anak murid kepada Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini pada tahun 478 Hijrah atau bersamaan dengan 1047 Masihi, yang juga dikenali sebagai Al-Imam Al-Haramain. Sekian sahaja daripada saya teruskan kepada sahabat saya. Kerjaya Imam Ghazali pula ialah Al-Ghazali mengembara pula ke Al-Askar, Baghdad, dan bertemu dengan menteri yang bernama Nizam al-Mulk, iaitu seorang pembesar keturunan Bani Saljuk yang amat mengambil barat tentang kegiatan intelektual. Kehebatannya dalam bidang ilmu pengetahuan menyebabkan menteri Nizam al-Mulk melantiknya sebagai profesor di Universiti Nizamiyah pada tahun 484 Hijrah. Kedua, selepas 4 tahun memegang jawatan di Universiti Nizamiyah, beliau kemudiannya meninggalkan kota Baghdad untuk mengasingkan diri dan beruzlah di Damsyik, Syria. Beliau kemudiannya kembali mengajar di Universiti Nizamiyah pada tahun 490 Hijrah di atas permintaan Sultan. Ketiga, setelah beberapa tahun kembali mengajar di sana, Al-Ghazali mengambil keputusan untuk kembali ke kampung halamannya di Tus dengan mendirikan sebuah madrasah untuk mengajar dan mendidik serta mengamalkan cara hidup sufi sehingga ke akhir hidupnya. Contoh karya-karya yang terkenal. Kitab-kitab yang telah ditulis oleh beliau adalah amat banyak sekali dan telah dianggarkan melebihi 200 buah. Namun yang masih kekal hingga ke hari ini hanyalah lebih kurang 50 buah sahaja. Antara contohnya adalah Ar-Risalah Al-Laduniyah, kedua Al-Munqidh min Ad-Dalal, Bidayah Al-Hidayah, Minhaj Al-Abidin, Mizan Al-Amal, Kimiyah As-Sa'adah, Miskah Al-Anwar, dan Ihya Ulumuddin. Berikut adalah contoh gambaran kitab tulisan Al-Ghazali. Itu sahaja pembentangan daripada kami.